Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu pada pagi ini, yang mana kita telah pun berada di pertengahan Ramadan pada tahun ini, dan bicara kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan bertajuk berbunyi rebutlah peluang ketakwaan di bulan Ramadan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kita sedia maklum bahawa bulan Ramadan adalah bulan yang bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Quran bahawa tujuan utama amalan puasa difardukan dalam bulan ini adalah agar kita semua bertakwa. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi itulah visi utama, hikmah utama bagi puasa kefarduan puasa pada bulan Ramadan ini, iaitu agar kita semua mencapai ketakwaan dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Dengan itu, kita perlu melihat apakah ruang-ruang takwa yang telah pun disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bulan ini, dan ini mungkin satu tajuk yang sering dibangkitkan dan diulaskan, dan itu mungkin menjadi satu peringatan untuk kita, dan Allah Subhanahu wa taala telah pun sebut wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kerana peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Sebelum kita teruskan berkenaan dengan peluang-peluang ketakwaan di bulan Ramadan, adalah baik untuk kita melihat apakah yang dimaksudkan dengan takwa itu sendiri. Okey. Di antara definisi takwa yang dihuraikan oleh para ulama ialah an taj'ala bainaka wa bainallahi an taj'ala bainaka wa baina ma harramallahu hajiban wa hajiza. An taj'ala bainaka wa baina ma harramallahu hajiban wa hajiza, yang bermaksud meletakkan penghalang ataupun penghadang di antaramu dan apa yang diharamkan oleh Allah. Di antaramu dan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita halang diri kita daripada apa sahaja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melaksanakan perintah Allah dan menghindari larangannya. Imtithalu awamirillah wajtinabu an-nawahi. Okey, apa sahaja perintah Allah kita laksanakan, dan apa sahaja larangan Allah kita hindari dan kita jauhkan. Dan kita jauhi. Yang ketiga, al-khawfu minal jalil, takutkan Allah, wal amalu bit tanzil, beramal dengan wahyu, wal qana'atu bil qalil, redha dengan sedikit, wal isti'dadu li yaumir rahil, serta bersedia untuk hari pembalasan. Ini juga satu huraian tentang takwa. Okey, dan yang keempat, melaksanakan amalan taat dan meninggalkan amalan maksiat, fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asihi. Yang keempat ini lebih kurang sama dengan yang kedua. Okey, berkaitan dengan perintah ketaatan dan juga berkaitan dengan larangan dan maksiat.
Yang ketiga tadi yang kita sebutkan sebentar tadi, takutkan Allah, beramal dengan wahyu, redha dengan sedikit serta bersedia untuk hari pembalasan. Yang ini ada sedikit tambahan daripada yang lain-lain, iaitu apa? Yang lain-lain itu menyebutkan seolah-olah sudut yang ditekankan adalah sudut praktikal. Okey, sudut amali dan sudut praktikal. Manakala definisi yang ketiga ini pula menceritakan tentang ada satu tambahan, iaitu perasaan. Okey, yang tadi itu praktikal, amalan, yang ini pula dia menekankan perasaan. Okey, perasaan, apa perasaan itu? Takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Semasa melaksanakan ketaatan, kita perlu ada rasa takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bukan sahaja semata-mata amalan, tetapi kena ada perasaan dalam takwa. Baik. Yang kelima, huraian yang kelima tentang takwa ialah kita bacakan sebuah asar yang dinyatakan oleh Imam Ibn Kathir walaupun dengan sirah tamrid dalam kitabnya Tafsir Ibn Kathir. Baik. Asar ini berbunyi Umar radhiyallahu anhu telah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, apakah itu takwa? Jadi Ubay bin Ka'ab telah berkata, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau pernah memasuki jalan yang penuh berduri? Umar menjawab, ya. Ubay berkata lagi, apakah yang engkau lakukan? Umar menjawab, aku menyingsingkan seluarku dan memerhatikan kakiku. Aku meletak selangkah demi selangkah dengan cermat kerana takut terkena duri yang bertebaran itu. Ubay pun berkata, itulah takwa. So dengan ini takwa yang diterangkan oleh Ubay bin Ka'ab ialah perasaan berjaga-jaga. Sifat berjaga-jaga dalam menghadapi kita boleh sebutkan ujian yang Allah Subhanahu Wa letakkan di atas muka bumi ini. Dengan itu kita dapat faham bahawa takwa mempunyai dua sudut yang utama. Sudut yang pertama ialah sudut praktikal ataupun sudut amalan. Erti takwa dari sudut ini, sudut praktikal dan sudut amalan, ialah melaksanakan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan apa sahaja yang dilarang oleh Allah. Dan dari sudut ini, takwa ialah melaksanakan agama Islam yang merangkumi wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Itu maksudnya takwa di sini dari sudut praktikal. Yang kedua ialah dari sudut kerohanian, spiritual ataupun kerohanian, iaitu takwa ialah kewaspadaan dan penghayatan. Bila kita laksanakan sudut yang pertama, diiringi dengan perasaan dalam hati kita, dalam jiwa kita, diiringi dengan penghayatan dalam jiwa kita. Jadi dalam mengorak setiap langkah dalam kehidupan beragama, kita ada perasaan, kita ada kewaspadaan, kita ada penghayatan. Dan dari sudut ini, takwa ialah penilaian dan penelitian hati yang suci terhadap setiap perkara yang dilakukan oleh Muslim. So hati kita bergerak bersama-sama dengan jawarih ataupun anggota badan yang lain. Bila kita memberi salam, hati kita pun menghayati salam itu. Bila kita berzikir, kita memahami maksud itu. Maksud zikir itu. Dengan kata lain, takwa ialah berwaspada dan menghayati perbuatan kita melaksanakan kebaikan ataupun perbuatan kita meninggalkan keburukan. Dua kombinasi ini, dua sudut takwa ini telah pun dijelaskan oleh Talq bin Habib, seorang ulama tabi'in. Beliau telah mengatakan, apabila ditanya tentang takwa, beliau telah mengatakan, al-amalu bi ta'atillah ala nurim minallah raja'a thawabillah. Beramal dengan ketaatan terhadap Allah atas cahaya pedoman daripada Allah kerana mengharapkan ganjaran Allah. Itu pertama, ni sudut amalan tu. Wa tarku ma'asillah ala nurim minallah makhafata azabillah. Seterusnya, meninggalkan maksiat terhadap Allah atas cahaya pedoman daripada Allah kerana takutkan azab Allah. So maksudnya apa? Bila beramal dengan ketaatan, mesti ada ilmu. Dia tekankan perkara itu, mesti ada ilmu. Tidak boleh mengamalkan ketaatan atas dasar kejahilan.
Mesti ada ilmu daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW dan kefahaman ulama salaf, kefahaman ahli sunnah wal jamaah. Bila beramal pula kena ada pengharapan, mengharapkan pahala. Okey. Kita tak boleh beramal tapi saya tak nak pahala ustaz. Yang penting saya beramal kerana cinta semata-mata, yang seperti yang disebutkan oleh golongan Sufism. Okey. Itu tidak mendapati sunnah Nabi SAW. Seterusnya meninggalkan maksiat juga dengan ilmu. Kita tinggalkan maksiat, kita mengetahui itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhafata azabillah, dan perasaannya apa? Perasaannya ialah kita takutkan takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ungkapan ini dihurai lanjut oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Beliau telah berkata, qultu abda'a wa awjaza fala taqwa illa bi'amal wala amal illa bitarawwim min al-ilmi wal ittiba' wala yanfa'u dhalika illa bil ikhlasi lillah la liyuqal fulanun tarikun lil ma'asi bi nuril fiqh idhil ma'asi yaftaqiru ijtinabuha ila ma'rifatiha wa yakunu at-tarku khawfan min Allah la liyumdaha bitarkiha faman dawama ala hadhihi al-wasiyyati faqad faz. Al-Imam Al-Zahabi, beliau lah yang menukilkan ungkapan ini, ungkapan daripada Talq bin Habib. Kemudian beliau telah menjelaskan, memberi penjelasan. Katanya, okey, Az-Zahabi berkata, saya berkata, ni kata-kata Zahabi, terjemahan kata-kata Zahabi. Saya berkata, beliau sini Talq bin Habib ini tabi'in yang menghuraikan tentang taqwa. Beliau telah menyebut sesuatu yang menakjubkan secara tuntas. Ini kerana tiada taqwa kecuali dengan amalan, dan tiada amalan kecuali jika diisi dengan ilmu dan ittiba'. Satu-satu. Tiada taqwa kecuali dengan amalan. Jadi orang yang mengatakan saya nak bertakwa, bermula pertengahan Ramadan ini saya nak menambahkan ketakwaan. Okey, lepas tu dia tak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa. Ta'ammul pun tak ada. Ta'ammul ni maksudnya memikirkan tentang kebesaran Allah pun tak. Dia duduk melengut gitu. Dia panggil apa? Duduk termenung macam tu. Apa tengah buat apa ni? Tak buat apa-apa. Tapi nak jadi orang yang bertakwa. Itu tak boleh. Kena ada amalan. Okay, kena ada amalan. Okay, hatta amalan melihat, menghayati kebesaran Allah melalui ciptaan Allah, tengok pokok, Masya Allah pokok ini begitu cantik dan sebagainya lah kan. Dan kita mengatakan pokok ini Allah yang menegakkannya, Allah boleh sahaja menjatuhkannya. Itu pun dah kira satu ta'ammul ataupun satu perbuatan penelitian yang dilakukan oleh minda kita terhadap kebesaran Allah. Okey, tak ada masalah. Tengok awan-awan di luar sana, Masya Allah kan. Kita mengingatkan tentang Allah, okey, tak ada masalah. Tapi tengok tak tahu apa, tak fikir apa-apa. Itu bukanlah satu amalan. Okey. Lepas itu, tiada amalan kecuali jika diisi dengan ilmu dan ittiba'. Amalan yang diterima ialah amalan yang bersandarkan kepada ilmu yang sahih pula, ilmu yang berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis yang sahih, berdasarkan kepada sunnah Nabi SAW, ikutan terhadap Nabi SAW. Okey, kita mungkin faham satu ayat, faham satu hadis. Kita nak tengok apa yang Nabi buat. Kalau Nabi pergi ke kanan, kita ikut Nabi SAW. Jangan menyelisihi Rasulullah SAW. Tidak kiralah ulama mana pun yang menyelisihi hadis, menyelisihi sunnah Nabi, kita tinggalkan saja ulama itu, kita ambil Rasulullah, ambil perbuatan yang dilakukan, kefahaman yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Az-Zahabi menyebutkan lagi, semua itu tidak memberi manfaat. Okay, maknanya kita beramal, okay, kemudian kita dengan ilmu, dengan ikut cara Nabi, itu pun tak cukup lagi, tak memberi manfaat kecuali dengan ikhlas kerana Allah. Dengan itu Az-Zahabi telah mengatakan bahawa ungkapan Talq bin Habib itu adalah satu ungkapan yang menyeluruh untuk amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ittiba'. Ittiba' kena ada ilmu. Okey, kena beramal, kena ada ilmu,
dan kena ikut sunnah Nabi SAW. Pada masa yang sama ada satu lagi bahagian, iaitu ikhlas, buat semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya untuk disebut dia meninggalkan maksiat dengan cahaya pedoman fiqh. So bukannya nak membangga-bangga saya ni, bila kita buat tu kita mengharapkan orang mengatakan oh dia ni seorang yang hebat, yang ada ilmu, bukan begitu. Seterusnya Az-Zahabi berkata lagi rahimahullahu taala, ini kerana untuk meninggalkan maksiat memerlukan ilmu tentangnya. Okey, memang nak tinggalkan maksiat kita kena ada ilmu. Peninggalan itu dilakukan kerana takutkan Allah, dan bukan orang itu dipuji kerana meninggalkannya, dan bukan untuk orang itu dipuji kerana meninggalkannya. Okey. So bila nak tinggalkan maksiat kena tahu ini adalah maksiat, sebab tu saya tinggalkan. Okey, bukan saya tinggalkan kerana orang tinggalkan, tidak. Okey. Dan saya tinggalkan ini kenapa saya nak sebenarnya? Saya nakkan pahala. Saya nakkan keselamatan daripada azab. Okey, azab Allah Subhanahu wa taala. Dan bukannya untuk orang kata oh dia ni bagus, dia tak buat macam ni, dia tak merokok, dia tak tu, dia tak mengumpat. Dia ni orang yang bagus. Tak, itu kita tak kisah. Orang puji ke tak puji kita tak kisah. Justru Az-Zahabi menyambung lagi rahimahullahu taala, siapa yang berterusan mengamalkan wasiat ini maka dialah orang yang berjaya. Okey. So kena hiasi amalan kita, okey. Kena hiasi dipanggil apa? Perbuatan kita meninggalkan sesuatu maksiat kena hiasi dengan perasaan. Apakah perasaan itu? Kalau buat kita kena mengharapkan pahala. Kalau kita tinggalkan maksiat, buat ketaatan, harapkan pahala. Kalau kita tinggalkan dosa, kan kita kena mengharapkan apa? Agar kita diberikan betul pahala dan juga diselamatkan daripada azab neraka. Okey. So dengan itu kita dah faham dah takwa tu apa. Okay, kerana tajuk kita rebutlah peluang ketakwaan di bulan Ramadan. Kena faham apa maksud takwa itu. Takwa, kita ulang balik semula, ada dua sudut. Sudut pertama praktikal, membuat apa yang Allah suruh, meninggalkan apa yang Allah larang. Apakah yang Allah suruh itu di manakah yang Allah suruh itu dalam Al-Quran. Dan juga melalui hadis Nabi SAW. Kerana Rasulullah adalah utusan daripada Allah. Kita ambil daripada dia. Okay? Sudut yang kedua pula adalah bila melaksanakan ketaatan, bila meninggalkan maksiat, kita perlu ingat, kita perlu waspada, kena ada dalam minda kita, dalam hati kita bahawa kita melakukan perkara ini kerana Allah. Okay? Biasanya orang yang buat macam ni dia tak kisah dengan orang. Dia tak kisah kan. Kita nak pakai tudung, dia tahu tudung itu diwajibkan, dia tak kisahlah orang free hair ke apa ke, dia tak kisah. Okay? Dia nak buat suatu amalan, dia tak kisah dengan orang dah. Orang tengok semacam kan, dia tak kisah. Kadang-kadang buka puasa tu dekat hotel dan sebagainya, kita bangun nak pergi solat, orang pun tengok kan. Wallahualam, kan mungkin kita bersangka baiklah dengan mereka kan. Tapi kita nak pergi solat, sepatutnya ialah kena pergi solat lah, dan sepatutnya hotel juga menyediakan ruang yang besar sedikit untuk solat. Kalau tak ada surau tu tak cukup, kena sediakan kat tepi, kat hujung juga. Okey, kalau kat Arab Saudi memang itu, dia surau tu tak berapa ada sangat kan. Tapi yang mereka lakukan ialah satu sudut yang mungkin agak terpencil sikit, dia letakkan kapet, solatlah kat situ ramai-ramai kan. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah dan akhwat yang dihormati sekalian, kita akan pergi pula kepada beberapa perkara yang perlu kita lakukan untuk mencapai ketakwaan dalam bulan yang mulia ini. Okay. Tapi saya nak mulakan terus dengan satu perkara di mana kita ni telah pun masuk pertengahan Ramadan. Okay. Jadi saya nak sebutkan dua perkara dulu sebelum kita kembali melihat apakah lagi bentuk-bentuk peluang ketakwaan di bulan Ramadan ini. Apa yang saya nak sebutkan itu ialah tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dan 10 malam yang terakhir. Lailatul Qadar dan 10 malam yang terakhir. Kita tahu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru shadda mizarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlah. Kebiasaannya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, baginda akan bersungguh-sungguh menghidupkan malamnya
dan membangunkan keluarganya dari tidur. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah, memperbanyakkan ibadah. Okey, so ini hadis yang begitu signifikan dengan 10 malam yang terakhir. Kenapa Nabi lakukan begitu? Untuk mencari Lailatul Qadar. Okay, mencari Lailatul Qadar ini bukan dengan melihat pokok yang sujud dan bukan melihat ketenangan malam tu, tengok malam ni tenang lah kan. Lepas tu tenang, kita pun tenang juga lepas tu tidur, bukan. Okey. Tidur tak ada masalah, sebenarnya boleh kan. Kalau letih sangat Ustaz, tapi Nabi bangun menghidupkan malamnya, esok kena kerja ni Ustaz, macam mana? Tak apa, bagikan masa. Okay, kalau tak boleh kuantiti, kita gunakan kualiti, tak ada masalah kan. Okay, tapi buatlah yang lebih sedikit daripada kebiasaan. Okay, syadda mi'zarahu dihuraikan oleh kebanyakan para ulama. Syadda mi'zarahu, bersungguh-sungguh ni maksudnya apa? Tidak mendekati isteri. Bukannya tak ada pahala kan, tetapi boleh ditangguhkan lagi dengan mendekati pasangan ini, boleh lagi ditangguhkan. Malam-malam lain ada lagi, tapi Lailatul Qadar ni tak boleh ditangguhkan. Okay, tapi kalau ada orang datang, Ustaz saya tak segan nak tanya kan, tapi boleh tak saya mendekati isteri saya pada 10 malam terakhir? Kita kata tidak, bukan tak boleh apa, tidak dilarang. Bukan tidak boleh, tidak dilarang, boleh kan. Kalau dah sampai nak baca Quran pun tak khusyuk, pergilah dulu. Lepas tu baca Quran balik. Janganlah pergi lepas tu tidur kan, tak sah. Pergi yang tu dan buatlah perkara itu yang baik itu, kerana Nabi pun SAW sebutkan wa fi bud'i ahadikum sadaqah, dan dalam urusan yang berkaitan dengan apa dia panggil ni, persetubuhan dengan pasangan yang halal lah kan, pasangan yang halal kalian, adanya sedekah. Okey. So ada pahala di situ. Kan kalau dah tak boleh tahan, silakan. Tapi kalau boleh tahan tu, tahanlah dan buatlah amalan-amalan lain, khususnya bacaan Al-Quran dan penghayatan terhadap Al-Quran. Dan kita akan huraikan sebentar lagi insya-Allah Subhanahu wa taala. Okey. Nabi SAW juga telah mengajarkan ataupun telah menyebut terlebih dahulu berkenaan dengan Lailatul Qadar ini, man yaqum Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun pada malam Al-Qadar dengan keimanan dan pengharapan, akan diampunkan untuknya dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Hadis yang tadi itu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, iaitu yang Nabi bersungguh-sungguh kan menghidupkan malamnya pada malam yang 10 malam yang terakhir dalam bulan Ramadan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah menjelaskan tips untuk mendapatkan malam Al-Qadar. Okay? Apa tips itu? Kan? Kadang-kadang kita suka tanya apa tipsnya Ustaz kan. Tipsnya adalah mudah, iaitu man qama as-sanata asaba lailatal qadar. Siapa yang bangun sepanjang tahun, dia akan dapat malam keagungan Lailatul Qadar. Okey. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi ini nak menunjukkan sebenarnya Abdullah bin Mas'ud ni nak cerita kepada kita bahawa betul boleh kita mencari Lailatul Qadar. Tetapi yang lebih utama lagi sebenarnya ialah kita bangkit setiap malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Okey, walaupun sedikit kan. Okey, walaupun sedikit kena buat, tiap-tiap malam kena buat. Paling kurang satu rakaat kita solat witir, ataupun 3 ataupun 5 ataupun 7 ataupun 9 ataupun 11. Okey. Tiap-tiap malam kena buat sebenarnya. Tapi bila sampai orang yang buat begitu, tiap-tiap malam dia buat kan, bila masuk Lailatul Qadar dia tak ada masalah. Kerana dia dah biasa dah dengan benda itu. Okey, cuma dia kena ikut apa yang Nabi SAW lakukan tadi, iaitu bersungguh-sungguh dalam pencarian malam ini. Dengan itu Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya kan kepada Nabi, apakah yang perlu dia cakap kalau dia berjumpa dengan Lailatul Qadar. Mudah sahaja bacaannya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf, sukakan kemaafan, maka maafkanlah aku. Okey, so ini ungkapannya yang perlulah kalau boleh dihafal. Pendek saja, tak banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patah perkataan sahaja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okey, so ini bacaannya yang perlu kita hafal lah kan. Ada masa lagi dalam 5 hari untuk hafal. Kalau tak boleh hafal juga, ambil lah tulis buku, tulis apa?
zikir ini ataupun doa ini, dan bacalah kan pada malam Al-Qadar paling kurang setiap malam tu kena baca sekali paling kurang. Okey. Tuan-tuan dan puan, ikhwan dan akhwat yang dihormati sekalian, malam Al-Qadar ini, Lailatul Qadar ini memang ada tandanya. Wa amaratuha an tatlu'a asy-syamsu fi sabihati yaumiha bayda'a la syu'a'a laha. Okey. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu telah berkata, tandanya ialah matahari terbit pada paginya putih tanpa cahaya silau. Okey. So itu tandanya. Okay, kalau nak tahu itu Lailatul Qadar ataupun tidak, pagi tu tengoklah kan. Tapi tuan-tuan dan puan, apa faedahnya kalau kita tahu yang pada pagi bahawa malam tadi adalah Lailatul Qadar, tapi malam tadi kita tidur? Apa faedahnya? Tak ada faedah kan? Dah terlambat dah, nak rewind balik tak boleh. Okey. Nak ulang tayang balik semula malam kita itu dah tak boleh dah. Sebab tu jangan kisah sangatlah dengan tanda ni. Jangan kisah sangat. Okay, yang kita kisahnya bila waktu malam tu buat amalan yang lebih. Okey. Buat amalan yang lebih. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, beliau ada mengatakan berkenaan dengan musim-musim kebaikan ini, kita kena buat apa? Beliau menjelaskan bahawa kuda yang berlumba bila dah sampai dekat penghujung tu dia akan lebih lagi. Kuda itu akan bergerak dengan lebih laju. Jadi Imam Ibn Jauzi mengatakan kita tidak wajar kalah dengan kuda ini. Kita tak wajar kalah dengan kuda. Maknanya kuda ni cerdiklah, makin dekat makin dia laju lagi. Kita jangan kalah dengan kecerdasan kuda ini. Kita bila dah makin dekat nak habis Ramadan, makin banyak sepatutnya kita bersemangat, makin banyak sepatutnya kita beramal. Okey, dan Imam Ibnul Jauzi juga mengatakan sekiranya kita ada masalah sedikit dalam menyambut Ramadan, maka janganlah kita bermasalah dalam mengucapkan selamat tinggal kepada Ramadan. Okey. Misalnya bila Ramadan datang tu kita mungkin ada masalah macam-macam lah kan. Tidaklah berapa semangat sangat. Tapi tak apalah, itu dah lepas. Nak ulang balik tak boleh dah. So apa kita kena buat? Tengok pada yang akan datang. Ke arah penghujung Ramadan itu kita menambahkan amalan kita sedikit demi sedikit. Okey. Dan pastinya semua itu adalah dengan kemampuan. Kalau siapa yang kerja tu tak boleh nak cuti, maka yang pentingnya kita tahu kan bahawa kita buat lebih daripada yang sebelum ni. Kalau sebelum ni baca 1 juzuk, alhamdulillah, siapa yang nak dapat tu masuk malam Al-Qadar baca lebih sikit dia kan. Dapat 1 juzuk syukur, 1 juzuk setengah pun alhamdulillah, yang penting dah lebih dah daripada yang sebelum ni. Okey. Baik. Dengan itu tuan-tuan dan puan, ikhwan dan akhwat sekalian, anda semua boleh sahaja menghantar soalan kepada admin. Mungkin kita boleh jawab soalan sebentar lagi insya-Allah subhanahu wa taala. Okey. Kita akan pergi sekarang melihat kepada beberapa amalan sebagai peringatan untuk kita. Okey. Apakah yang boleh kita lakukan untuk membina takwa ataupun merebut peluang takwa di bulan Ramadan? Pertama ialah kita perlu reflect, yang kita perlu bertindak kepada hadis Nabi SAW yang berbunyi idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futtihat abwabul jannati falam yughlaq minha babun wa yunadi munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u minan nari wa dhalika kullu lailah. Apabila masuknya malam pertama daripada bulan Ramadan, para syaitan dan pengganas jin akan dirantai. Pintu-pintu neraka akan ditutup. Tiada suatu pun yang akan dibuka. Pintu-pintu syurga akan dibuka. Tiada satu pun yang akan ditutup. Akan ada seseorang yang melaungkan
Wahai orang yang inginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang inginkan kekejian, keburukan, berhentilah. Allah mempunyai orang-orang yang dibebaskan daripada neraka pada setiap malam. Okey. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, dinilai sahih oleh Al-Albani. Okay, dan hadis ni yang kita nak ambil ialah berkenaan dengan ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang yang inginkan kebaikan, datang. Ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang yang inginkan keburukan, tinggalkan. Okay, kenapa? Kerana apa? Kerana syaitan dah pun dirantai. Okay, ada juga pandangan ulama yang mengatakan bukan semua syaitan, tetapi syaitan yang melampau seperti syaitan yang pengganas lah kan, yang mengganas, seperti dalam hadis ini disebutkan wa maradatul jin, maradah. Okay, syaitan yang terlalu jahat tu. Maknanya syaitan yang kecil-kecil ni masih ada lagi. Okay. Jadi dengan itu kita kena faham bahawa pertama sekali kita kena memperbanyakkan amalan yang baik dan menghentikan amalan buruk. So apa sahaja, jangan kata apa dia ustaz kan, apa dia amalan yang special. Nabi tak sebut, dia kata ya bariyal khair. Kalau ada kebaikan yang anda inginkan, buat. Okey. Apa sahaja kebaikan, sikit atau banyak, buat. Okey. Kita mungkin boleh melihat kepada hadis yang mana Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah yang berpuasa itu bukan pada bulan Ramadan, siapakah yang berpuasa pada hari ini? Abu Bakar jawab, saya. Siapakah yang telah memberi sedekah? Saya. Siapakah yang telah menguruskan jenazah ataupun ikut jenazah sampai dikebumikan? Nabi Muhammad Abu Bakar pun sebut, saya. Okey. Jadi itu yang kita nak ambil daripada hadis yang berkenaan dengan perbuatan Abu Bakar tu, apa, bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan. Apa sahajalah. Ikutlah kemampuan kita. Kan ada duit RM10, boleh bagi RM2, bagi. Kan, okey. Ada duit lebih lagi, bagi. Apa lagi yang kita boleh buat? Orang minta nasihat, tak nantilah kan. Syawal nanti aku bagi nasihat, tak, sekarang bagi nasihat, tak ada masalah. Okey. Dan apa sahajalah kebaikan, buat. Okey, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pandang rendah kepada sebarang bentuk amalan yang ma'ruf, yang baik. Walau antalqa akhaka biwajhin talq. Walaupun dengan kamu bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Dan wajah yang ceria ni akan menyebabkan orang pun ceria, kita pun jadi ceria juga. Itu pun dah dapat pahala dah. Kata ustaz, kalau ustaz senyum je pun dapat pahala. Ya, senyum pun dah dapat pahala dah. Okey. Baik. Satu perkara yang kita perlu tekankan ialah apabila kita ingin melakukan amalan, ialah kita kena berazam. Okey, setakat lintasan saya terlintas pada hati saya nak buat baik ustaz. Ya, bagus. Selepas terlintas nak buat benda yang baik, kita perlu berazam untuk melakukan kebaikan. Okey. Dan lepas itu kita tawakal, kita teruskan. Okey. Dan jangan kita tangguh-tangguh untuk melakukan amalan yang baik. Okey. Seterusnya ialah kita bersegera. Okay, kita bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Allah suruh kita untuk musara'ah kan. Musara'ah iaitu kita bersegera dan mendahului orang lain kan. Untuk melakukan ke arah pengampunan daripada Allah, dan syurga yang bidangnya ataupun luasnya adalah seperti 7 petala langit dan bumi yang disediakan untuk orang yang bertakwa. Okay, jangan sekali-kali, ini dalam surah Ali Imran 133, dan jangan sekali-kali kita terpedaya dengan orang yang memberatkan dirinya ataupun memberatkan diri kita. Kadang-kadang kita nak buat sesuatu, ada orang kata tak payahlah, benda ni kan orang pun dah bagi dah, kita nak bagi buat apa kan. Itu kita jangan layan, kita buat je. Okay. Selepas itu mungkin maknanya yang perlu 2-3 benda ni yang saya sebutkan di sini. Sekarang ni dah sebut 3 perkara yang berkaitan dengan takwa ni. Kita kena ada sifat-sifat ini untuk amalan itu keluar kan. Kita dah tahu dah ada ilmu, tapi ilmu saja tak cukup, kena amalkan. Macam mana nak keluarkan amalan itu? Antaranya ialah kita kena berazam untuk buat. Antaranya ialah kita kena bersegera untuk buat. Satu lagi ialah kita perlu berusaha sedaya upaya untuk buat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah mengikut kemampuan kamu, maksudnya sedaya upaya kamu. Okey.
Surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Jadi dengan itu kita kena faham, buatlah sedaya upaya. Buatlah yang paling tinggi yang kita boleh buat, tapi pada masa yang sama jangan memberatkan diri kita. Jangan memberatkan diri kita. Kita tahu semayang malam ni maksudnya qiyamul lail ataupun tarawih dan lain-lain tu kan nama yang sama kan. Qiyamul lail, solatul lail, tahajud, cuma dari dimensi yang berbeza kan. Tarawih dan sebagainya. Kita faham bahawa ini adalah satu perbuatan yang sunat dan kita nakkan pahala. Tapi hari tu kita dah letih kerja kan. So boleh tak kita duduk Ustaz? Duduk boleh kan, tapi bila kita faham bahawa berdiri lebih banyak pahala, kita pun nak berdiri, paksa diri kita berdiri. Kalau sampai kita paksa tu, janganlah kan, kita duduk. Dah mengantuk sangat dah, apa imam baca pun tak tahu kan, apa kita baca pun tak tahu, tidur sekejap. Letaklah alarm yang kuat sikit kan, letak alarm, jangan letak suara ataupun bunyi tu perlahan. Letak bunyi dia tinggi, kuat sikit supaya kita dengar alarm tu. Dan letak dekat-dekat lah kan, jangan letak jauh-jauh. Okay, jangan dekat sangat pula, nanti dia boleh offkan benda tu. Jauh sikit, jangan jauh sangat. So kita nak bangun semula. Okay, tapi jangan paksakan. Nabi SAW pernah melihat salah seorang isterinya solat pegang tongkat. Nabi mengatakan halakan mutanatti'un. Okay, orang yang melampau ni dia akan binasa. Okay, baik. Seterusnya ialah kita kena berterusan. Takwa, apa saja bentuk takwa yang kita akan sebutkan sebentar lagi, kita kena laksanakan secara berterusan. Okay, musim yang mulia ini kita buat lebih betul. Okay, tapi dalam musim yang lain kita kena kembali semula. Okay, macam seolah-olah bila kita nak naik mungkin sesuai lah kan. Kalau nak naik, kita naik kereta, kita dah nak naik dia panggil ni bukit sikit. Kita kena buat apa? Kena tekan minyak tu sikit kan, ataupun ubahlah gear dia supaya kereta tu jadi kuat sikit. Tapi bila nak turun, kita tak boleh guna gear yang sama. Kan, bila nak mendatar pun kita tak boleh guna gear yang sama, kita naik bukit. Kita kena tukar gear tu. Tapi kena berterusan. Kereta kena terus. Kan nak balik kampung, kita kena terus. Maknanya kita tak boleh masa tempat-tempat yang ada bukit kita tekan, lepas tu kita tak tekan. Dia akan turun boleh, tapi lepas tu dia akan berhenti. Okay? Kena berterusan. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagai amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang berterusan walaupun sedikit. Yang berterusan walaupun sedikit. Okey. Dan berterusan ni maksudnya di musim yang biasa kita kena teruskan. Kita tak boleh kata okey Ramadan ni saya punya pahala dah banyak dah. Okey, saya nak rehat sikitlah. Syawal adalah waktu untuk rehat. Bangun solat pun tak apa, dah solat banyak dah. Tak boleh macam tu. Okey. Kena teruskan. Yang fardu kena teruskan, yang sunat pun kena jaga juga. Okey. Cuma musim ni bila datang musim artinya kena buat lebih. Baik, antara yang dilakukan ataupun ditunjukkan oleh Nabi SAW adalah berakhlak mulia. Dan hadisnya memang jelas di mana Ibnu Abbas mengatakan bahawa Nabi adalah orang yang pemurah, yang budiman, yang baik, dengan yang sering membuat kebaikan. Dan Nabi menjadi lebih baik lagi pada bulan Ramadan apabila berjumpa dengan Jibril untuk membaca semula Al-Quran, setiap malam. Dan Nabi akan menjadi lebih budiman, lebih baik daripada angin yang dilepaskan membawa kebaikan. Dan hadis ini jelas menunjukkan akhlak yang mulia berterusan sepanjang tahun. Tapi bila sampai Ramadan kena lebih lagi. Kemuliaan akhlak dalam bulan Ramadan. Macam mana nak muliakan akhlak kita? Caranya ialah dengan mengikuti ataupun menghayati Al-Quran Al-Karim. Bila Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi, kan, apa yang beliau jawab ialah kana khuluquhul Quran. Akhlak baginda adalah Al-Quran. Tidakkah engkau membaca Al-Quran? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Okey. So, orang yang bertanya kepada Aisyah, iaitu Sa'ad bin Hisham, dia kata, wahai Ummul Mukminin, saya nak
saya nak tabatul ini, iaitu saya nak boykot perkahwinan. Saya tak nak kahwin. Yang saya nak beribadat semata-mata. Okey. Jadi Aisyah berkata, la tafa'al, jangan buat. Okay. Kenapa? Kerana engkau kena baca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kalian dalam diri Rasulullah itu adanya teladan yang mulia. Faqad tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad wulidalah. Sesungguhnya Nabi telah berkahwin dan Nabi telah mempunyai zuriat, mempunyai anak. Okey. Jadi kita dalam asar ini kita faham benda yang baik itu bukan yang kita fikirkan, tidak. Benda yang baik itu adalah dengan mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu khairin fi ittiba'i man salaf. Setiap kebaikan itu ataupun kebaikan itu ada pada mengikuti orang yang terdahulu. Siapa dia? Rasulullah dan para sahabat. Bukannya kita fikir macam tadi kan. Sa'ad bin Hisham, dia kata saya ni di kalangan tabi'in dia ni. So dia kata saya nak buat benda baik, iaitu saya nak beribadat sahaja. Justru saya tak nak berkahwin. Okay, saya tak nak berkahwin. Okay, bukannya saya nak kahwin tak jumpa, tak. Saya tak nak kahwin. Kalau jumpa calon pun saya tak nak kahwin. Pasal saya nak beribadat sahaja. So Aisyah mengatakan tidak, tak boleh. Kan, ikut Nabi. Dalam Quran Allah dah kata ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad pun berkahwin. Jadi kalau kamu nak jadi baik, ada peluang kahwin. Okey. Seterusnya kita nak melihat kepada bacaan Al-Quran. Tadi pun dah sebutkan kana khuluquhul Quran. Okay, so apakah yang perlu kita lakukan tentang Al-Quran dalam bulan Ramadan ini? Semua kita telah pun membaca, telah pun mendengar surah Al-Baqarah ayat yang ke-185. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quranu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Okey, bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk itu dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, ikhwah, akhwat sekalian, saudara-saudari sekalian, kita kena ingat kita kena perbanyakkan bacaan Al-Quran. Ayat ini, perbuatan Nabi, perbuatan para sahabat, kan, menjadikan para ulama kita mengatakan bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Okay, bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran. Okay. Dan kalau kita tak boleh baca sekalipun, apa kita kena buat? Kita dengar bacaan Al-Quran. Kita dengar bacaan Al-Quran. Cuma di sini saya nak tekankan satu perkara yang penting insya-Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apakah maksud bacaan? Ataupun apakah bentuk bacaan yang kita nak lakukan. Pertama ialah membaca teks Arab. Kita buka Al-Quran dan kita bacalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dan seterusnya kan. Okey. Alif Lam Mim itu sahaja Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sebutkan dah dapat 30 kan. Nabi kata setiap satu huruf dapat 10. So bukan alif lam mim itu satu, tetapi alif satu, lam satu, mim satu. So dah 30 dah. Okay, bayangkan zalikal kitabu, punyalah banyak dapat pahalanya. Okey. So itu yang kita kena kejar. Betul. Ini adalah aspek yang pertama. Bacaan teks Arab dan kita mengharapkan pahala bila kita baca tu. Okey. Aspek yang kedua ialah surut yang kedua, bahagian yang kedua, tilawatul Quran ialah apa? Membaca terjemahannya. Membaca terjemahan. Kenapa saya sebut terjemahan? Kerana kita bukan orang Arab. Dan bila kita ini bukan orang Arab, kita tak dapat faham kebanyakan apa? Kita tak dapat faham kebanyakan isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Kenapa? Kerana Al-Quran dalam bahasa Arab, kita pula tak faham bahasa Arab. So apa kita kena buat? Kita kena baca terjemahan Al-Quran ini dalam bahasa yang kita fahami. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak tahu, saya mungkin boleh tanya tapi saya jawab sendirilah kan, tak ada masalah. Kita, kalau kita nak tanya kan, berapa ramai di kalangan kita yang telah pun membaca, mengkhatam Al-Quran? Ramai akan jawab dia, saya dah khatam Ustaz, Alhamdulillah. Tapi kalau kita tanya pula berapa ramai yang membaca Al-Quran dalam keadaan dia memahami Al-Quran? Mungkin jawapannya sedikit.
Saya dah tanya beberapa tempat, memang tak banyaklah yang menjawab saya baca Al-Quran dan saya faham. Okey. Kenapa? Kerana dia baca yang bahasa Arab. Okay, dia tak tahulah yang apa maksud, dia bukan orang Arab dan dia tak belajar bahasa Arab, nak faham macam mana? Jadi saya pun kata okey, agaknya kita kena baca terjemahannya. So berapa ramai yang telah membaca terjemahan Al-Quran dan telah khatam terjemahan Al-Quran untuk dia memahami Al-Quran? Yang berjawab tu memang tak banyak kan. Kalau ramai tu mungkin seorang dua, kan 3, 4, macam tu je lah, daripada mungkin 300, 400 ataupun 50, 60 orang yang di depan saya sebelum-sebelum ni lah. Okey. Baru ni pun bila kita tanya tak banyak yang jawab, adalah seorang dua yang jawab daripada beberapa yang hadir. Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, ikhwan dan akhwat sekalian, macam mana kita nak dapat hudan linnas, bayyinatin minal huda, al-furqan, macam mana kita nak dapat? Kalau kita tak faham Al-Quran. Okay? Kalau kita tak faham Al-Quran, macam mana kita nak dapat petunjuk daripada Al-Quran? Baca tak faham. Okay, macam mana kita nak dapat penjelasan tentang petunjuk itu? Macam mana kita nak mempunyai satu satu kuasa, agaknya kita sebutkan satu kemampuan untuk membezakan antara yang hak dan juga yang batil. Sedangkan kita tak tahu. Bila kita baca Al-Quran, kita baca macam tu je kan. Ayat tu ada dah, yang membezakan antara hak yang batil tu dah ada depan mata kita, tapi kita tak faham. Okay? Dengan itu, tuan-tuan dan puan-puan, nak mendapatkan hudan linnas, kan, syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, okey, baca Quran banyak-banyak, tapi hudan linnas, Quran adalah hidayat untuk manusia. Quran bayyinatin minal huda, Quran menjelaskan tentang hidayat. Wal furqan, Quran adalah apa dia? Al-Furqan, kan? So kita kena buat apa? Kita kena faham Al-Quran. Ustaz, kita bukan orang Arab, macam mana nak buat? Baca terjemahannya. Ustaz, mana nak dapat terjemahan Al-Quran? Sama ada kita beli ataupun kita pergilah ke office Mustasyar Islami ataupun Mulhaq Dini Arab Saudi untuk dapatkan terjemahan. Sekarang ni dah ada terjemahan dalam bahasa Melayu. Bukan lagi bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Okay? Lebih mudahlah untuk kita di Malaysia ini baca dan faham. So, apa kita kena buat? Baca terjemahan. Dan di sini saya nak mengambil satu aku janji daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okay? Saya nak ambil aku janji daripada tuan-tuan dan puan-puan, ikhwan dan akhwat sekalian, untuk baca terjemahan Al-Quran dan habiskan. Okay, jangan baca sikit lepas tu berhenti, tak. Baca dan habiskan berterusan. Kita kan dah sebut tadi, amalan yang terbaik adalah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang berterusan walaupun sedikit. Ambil terjemahan itu, letak, kena ada penanda buku, okey. Habis 2 muka surat, letak. Kalau sibuk, pergi buat kerja dulu. Balik ada free je, tambah lagi. Ada free je, tambah lagi. Tambah sampai habis. Okey. Dan bacaan dengan kefahaman akan membuahkan khusyuk dan insaf. Kita akan jadi orang yang khusyuk, kita akan jadi orang yang insaf, maksudnya orang yang adil, orang yang senang menerima kebenaran, terkesan dengan kebenaran. Okey. Dan ini telah pun ditunjukkan oleh Nabi SAW dan juga para sahabatnya. Yang saya nak bawakan di sini ialah Rasulullah minta daripada Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud kata, wahai Rasulullah, takkan saya nak baca sedangkan Al-Quran turun kepada Rasulullah, kan? So Nabi kata, tak apa, saya nak dengar daripada orang lain. Jadi Abdullah bin Mas'ud pun baca surah An-Nisa sehinggalah sampai kepada ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maksudnya, maka bagaimanakah jika kami bawakan daripada setiap umat itu seorang saksi dan kami bawakan engkau, siapa dia? Wahai Muhammad, sebagai saksi ke atas mereka. Okay, Nabi kata kufa ataupun kuf lah kan. Kuf, cukup, berhenti. Ataupun amsik, maksudnya berhentilah, stop lah kan, cukup, berhenti. Fara'aitu ainaihi tadhrifan, lalu aku melihat matanya berlinangan, maksudnya berlinangan air mata. Okay, Nabi menangis kan. Okay. Dan ini menunjukkan Abdullah bin Mas'ud masa baca tu dia tak tengoklah kanan kiri kan, atas bawah, tengok orang, tak ada, dia baca fokus. Bila Nabi kata berhenti, barulah dia tengok Nabi dan dia nampak Nabi menangis. Okay. Kenapa? Kerana ayat ini berkenaan dengan salah satu daripada peristiwa di hari kiamat nanti,
dan peristiwa yang berkaitan dengan Nabi SAW dipanggil untuk menjadi saksi kepada sekalian manusia. Jadi itu menghayati perkara itu Nabi menangis. Okay? Jadi itulah yang kita perlu lakukan. Apa dia? Banyakkan bacaan teks Arab. Ya, betul. Okay? Dan jangan lupa baca terjemahannya. Mungkin akan ada orang akan kata, Ustaz, saya baru ni pun tak berapa baca sangat Ustaz. Jadi kalau baca terjemahan tak habis kot. Tak habis bacaan, tak khatam lah Ustaz. So, kita kata tak apa, boleh, tak ada masalah. Bacakan Al-Quran itu, perbanyakkan, tak ada masalah, okey. Tapi kena mula juga. Kena mula juga terjemahan ini. Bila nak mula? Dia kata, kalau ada yang kata, Ustaz, okey, saya mula Syawal nanti, tak ada masalah, okey. Mula Syawal nanti. Kalau kata, okey lah Ustaz, hari terakhir Ramadan tu nanti, saya 2 hari saya akan mula yang ni. Tak ada masalah kan? Nak ambil barakah Ramadan lah kan? Tak ada masalah. Okey, mulakan. Okey. Dan kita nak setiap seorang daripada anda, tuan-tuan dan puan-puan, ikhwan dan akhwat sekalian, janji. Kena bagi bai'ah pada diri sendirilah, tak usah bagi ke orang kan. Bai'ah pada diri sendiri bahawa saya akan habiskan bacaan terjemahan Al-Quran ini dalam masa sekian-sekian. Kena sebut. Okay. Jadi tak boleh open tiket yang tak ada. Kena sebut. Berapa? 3 bulan? Berapa? 3 tahun? Tak ada masalah. Sebut. Saya akan habiskan dalam masa 3 tahun. Saya seorang yang sibuk. Jadi 1 tahun saya akan habiskan 10 juzuk. Alhamdulillah. Yang kurang sibuk sikit, yang isteri kat rumah tu mungkin kurang sibuk sikit. Dia kata apa? Saya nak baca dalam masa 3 bulan. Alhamdulillah. 1 bulan 10 juzuk. Okey. Yang mungkin dah ambil cuti dah. Kan? Ustaz memang minggu ni saya cuti. Ustaz pula suruh saya baca. Okey, saya akan habiskan dalam masa 7 minggu. Bagus. Ataupun Ustaz 7 minggu pun panjang. Saya nak habiskan dalam masa 3 hari. Ya, bagus. Seorang lagi pula kata, Ustaz 1 hari saya nak baca pulun bagi habis. Saya kata jangan. Kenapa? Kerana Nabi SAW sebut, La yafqah man qara al-Qur'ana fi aqalli min 3. Atau fi aqalla min 3. Tidak akan memahami orang yang membaca Al-Quran kurang daripada 3 hari. Untuk kita faham kena 3 hari. Untuk ulang kaji mungkin 1 hari tu nak ulang kaji laju, nak ingat hafalan kita kan. Okey. Tapi nak memahami 3 hari. Okey. So buatlah perkara ni dan tuan-tuan dan puan-puan, saya merayu kepada anda semua untuk melakukan perkara ini. Dan siapa yang buat benda ni sebenarnya dia akan merasakan dirinya tu akan secara automatik mendapat dia panggil apa? Upgrade kan. Kita guna telefon ni kan tuan-tuan dan puan-puan. Kita guna telefon ni masya-Allah, kita kena apa? Kita kena upgrade dari masa lagilah iPhone kan. Dari masa ke semasa dia upgrade kan. Okey. Yang Android pun saya rasa sama juga, lebih kurang. So sama juga diri kita ni kena upgrade juga. Janganlah asyik baca yang Arab sahaja. Baca juga yang terjemahan supaya kita faham apa kita baca dalam bahasa Arab itu. Okey, kalaulah ada orang datang pada kita. Kan kita baca Quran. Kata, Kak baca Quran ke? Ya. Apa maksud ni ya? Kita jawab, tak tahulah. Akak, kenapa akak baca? Saya nak pahala. Oh, pahala. Tapi ini bahasa apa ni? Bahasa Arab. Oh, ada maksud lah ada. Apa maksud dia? Tak tahu. Kalau dia tanya lagi, Kak ni Quran ni adakah untuk baca saja? Kita pun jawablah, taklah, kita kena faham, ambil hidayat, petunjuk. Tapi macam mana nak ambil petunjuk kalau tak faham? Nak jawab apa kat dia? Nak jawab kata saya baca nanti saya akan faham. Tak ada. Dia tak jadi gitu. Saya baca, saya tak faham dan saya kena cari cara untuk menjadikan saya faham ayat ini. Okey, faham Al-Quran. Okey, ada yang tafsir terjemahan ma'nawiyah dan ada terjemahan harfiyah. Kalau nak buat kalau serius betul-betul guna start dengan harfiah pun bagus. Alhamdulillah, hafal sikitlah. Alhamdulillah segala puji. Lepas ni apa saja alhamdulillah adalah segala puji. Okeylah tu. So kita wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wa dah tahu dah, wa adalah dan. Akhir juga. Dakwah tak tahu, hafal. Dakwah adalah sebutan ataupun ungkapan ke kan, dakwaan kami ataupun sebutan kami bahawa anil hamdu segala puji. Lillah dah tahu dah, Rabbil alamin pun dah tahu dah, nampak? So ayat tu sebenarnya kita dah faham banyak dah. Tambah sedikit demi sedikit vocab kita, setiap hari kita tambah kan, supaya satu masa nanti kita akan boleh sampai ke tahap, saya dah tengok dah ramai lah, saya lain lah kan, saya dah
tak ada belajar bahasa Arab lain lah. Tapi yang tak belajar bahasa Arab, tak boleh cakap bahasa Arab, dia hafal perkataan demi perkataan. Bila imam baca, dia dah tahu dah imam tu baca apa. Okay. Lain, dia kata lain perasaannya daripada dengar imam tu tak tahu baca apa, imam menangis, dia pun sedih kerana imam tu menangis, lain. Dengan imam menangis dan dia tahu imam menangis kerana apa. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk mendapatkan takwa melalui Al-Quran, kita kena buat satu benda, iaitu tinggalkan lagu yang bermuzik. Lagu tak bermuzik tak ada masalah lagi lah. Dia termasuk dalam bentuk-bentuk syair dan pantun, tak ada masalah. Okey. Tapi yang di muzik ni tinggalkan. Kenapa? Kerana Nabi SAW sebutkan la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan wujud dalam umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutera, arak dan alat muzik. Okey, hadis riwayat Al-Bukhari secara muallaq tetapi dengan sirah al-jazm. Maksudnya hadis ni sahih. Itu nak ceritakan kat sini. Okey. So jangan kita halalkan perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Okey. So dengan itu tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bergerak pada yang selepas ini, perbincangan takwa yang lain, saya tekankan di sini anda semua, kita semua kena khatamkan Al-Quran dalam bahasa Arabnya dan juga khatamkan Al-Quran dalam bahasa yang kita faham, iaitu melalui terjemahan Al-Quran. Okey. Letakkan timing untuk kita. Dia panggil apa milestone agaknya kan. Milestone ke apa benda ke. Jadual lah untuk kita selama berapa hari saya nak habiskan juzuk yang pertama. Okey, ataupun letak secara kasarnya saya nak habiskan dalam masa 3 bulan, 3 minggu, 3 hari. Bawah daripada 3 hari jangan buat. Okey. Sekurang-kurangnya 3 hari. Maksimum saya tak letak. Maksimum tu tak kisah. Orang yang sibuk dia nak buat macam mana 3 hari lah. Ataupun minta maaf 3 bulan, 3 tahun, 30 tahun nak buat macam mana, okey lah kan. At least dia dah buat sesuatu. Jangan tak buat langsung. Okey. Seterusnya kita nak pergi kepada satu lagi amalan takwa, iaitu menyediakan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Okay, siapa yang melakukan perkara ini, dia akan dapat pahala orang yang berbuka puasa itu seperti pahala orang itu tambahan lah. Dia buka puasa, dia dapat pahala dah. Dia bagi pada orang lain, dia pun dapat tambah lagi satu. Okay? Orang tu punya pahala tak akan berkurangan. Okay? So ini pun dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Dan memberi makanan ini, sebenarnya apa faedah, apakah hasil dia sebenarnya? Hasilnya ialah menjadikan kita mempunyai hati yang suci untuk berkongsi. Okay, hati yang suci yang sanggup untuk berkongsi dengan orang lain. Okay, so ini kadang-kadang susah. Dia kadang-kadang kita tak berapa nak kongsi sangat tak. Bila kita dah mula memberikan makanan iftar kepada orang, kita sanggup nak kongsi harta kita dengan orang lain. Itu adalah satu perkara ataupun hasil yang kita kena fikirkan. Okay. Baik. Siapa yang boleh buat umrah, dia buat umrah. Dan buat umrah di bulan Ramadan, masih ada peluang lagi ni kan. Siapa yang boleh pergi, dia pergi. Menyerupai pahala. Okay. Seperti yang terdapat dalam hadis Muslim. Fa inna umratan fihi ta'dilu hajjatan. Sesungguhnya umrah dalam Ramadan menyerupai haji. Menyerupai pahala haji. Bukannya menyerupai kefarduan haji, tapi pahala haji. Okay. Dan umrah ni tuan-tuan dan puan-puan, mendidik kita untuk mengorbankan wang dan tenaga. Mengorbankan wang dan tenaga. Itu adalah bentuk ketakwaan yang kita perlu cari dalam bulan Ramadan, dan kita perlu semaikan ataupun sematkan dalam hati kita. Apa dia? Korbankan wang, korbankan tenaga. Okay. So ringankan tulang dan mudahkan untuk memberi sedekah dan lain-lain lah, infak dan zakat dan sebagainya. Okay. Seterusnya, kita dalam bulan Ramadan mungkin kat Malaysia tak terasa sangat. Kadang-kadang ialah terasa bila musim tu agak panas sikit. Tiba-tiba ada orang potong cara yang tak betul. Kita buat kereta ada orang potong kan. Kita beratur ada orang potong dan sebagainya lah kan. Okay. Masa tu kita sebutlah inni saim. Inni mru'un saim. Sesungguhnya saya sedang berpuasa. Okay. Jadi saya kena menegah diri saya daripada as-sakhab. Wala yaskhab, jangan menjerit-jerit, jangan marah kan. Kalau ada orang yang provokasi kita sebutlah saya berpuasa. Maknanya saya tak nak layan tak nak layan provokasi anda kan.
Itu kita kena tekankan dalam diri kita semasa kita berpuasa. Okey. Dan perkara ini akan mendidik diri kita. Apa objektifnya, apa hasilnya? Okey, hasilnya ialah kita akan menahan diri kita daripada pergaduhan di bulan Ramadan. Okey. Adakah bermaksud okey tak apa kau buat macam ni, Syawal nanti kau ingat. Adakah begitu? Tidak. Kan? Bila kita dah dapat didik diri kita untuk menahan diri daripada terkesan dengan provokasi, 30 hari dah kita boleh tahan, takkan kita nak hancurkan amalan ini dengan first Syawal tu kita akan maki kuat-kuat. Maki berbakul-bakul orang yang telah maki kita, kan, yang telah kacau kita dalam bulan Ramadan ni, kita tahan. Okay, lepas tu 1 Syawal kita mengamuk. Kan pasal Melayu ni antara perkataan yang diambil oleh orang putih daripada kita adalah amok, mengamuk kan. Mengamuk ni apa sebenarnya? Mengamuk ni ialah seorang tu dia tahan marah dia sampai tak tertahan lalu dia mengamuk kan. Dia melepaskan kemarahan kepada orang. Jangan buat yang tu. Kita ni kena tahan dan kita kena releasekan, maksudnya kita buang benda tu. Tahan, buang. Tak apalah dia nak potong, aku tak kenal dia ke apa semua, aku maafkan dia. Jangan okey dia potong, nombor plat dia berapa. Kan? Catat nombor plat kereta apa semua kan. Ambil gambar, ambil gambar. Siap kau. Ramadan aku cari. Ramadan habis, Syawal masuk, aku cari kau nanti. Kan? Jangan buat gitu. Kan, biarkan je. Kan? Abaikan. Kita pun rasa tenang. Balik pun sampai ke rumah. Tak sesat sampai ke rumah. InsyaAllah. Okay. Jadi, kita akan terdidik dengan sifat sabar. Okay. Puasa tu pun dah sabar daripada makan, daripada minum, daripada mendekati pasangan, daripada apa lagi berjerit-jerit kan. Okay. Kita akan sabar lagi daripada orang yang ataupun terhadap orang yang melakukan provokasi terhadap kita. Apa hasilnya? Sabar. Kita akan dapat kesabaran tu. Sabar ni memang susah tapi pahalanya besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar sahajalah yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira, tanpa hisab, berterusan pahalanya. Dan sabar ni ada 3 bentuk. Sabar buat amalan baik, sabar tinggalkan maksiat, dan sabar dalam menghadapi musibah. Okey. Kalau saya tanya kat sini tuan-tuan dan puan-puan, kalau sesi biasa saya nak jawab, tapi tak apalah, saya akan jawab bagi pihak tuan-tuan dan puan-puan, ikhwan dan akhwat sekalian. Kita nak sabar 3 bentuk tadi ya. Sabar buat ketaatan, sabar tinggalkan maksiat, dan sabar bila ditimpa musibah. Mana yang paling susah sekali? Cuba fikir sikit. Mana yang paling susah sekali? Agak-agaknya. Saya membaca minda anda. Ada yang menjawab susah adalah mengamalkan ketaatan lah Ustaz. Seorang lagi akan jawab, tak Ustaz, yang itu senangnya kan. Nak sembahyang berapa rakaat pun tak ada masalah. Tapi nak tinggalkan maksiat Ustaz, Allah susahnya Ustaz kan. Keluar-keluar tengok, nak pergi beli bazar, tengok orang pakai macam-macam. Jenuh tak tengok, tak boleh Ustaz kan. Susah nak tinggalkan maksiat. Yang ketiga, musibah. Maksiat tu saya tak kisah Ustaz kan. Tapi musibah ni, kalau kena musibah Ustaz, saya jadi hilang ingatan, hilang kawalan. Okay? Dengan itu sebenarnya setiap seorang dia boleh tengok daripada 3 bentuk kesabaran ini, mana satukah dia lemah untuk menghadapinya. Ada orang dia lemah buat ketaatan, ada orang dia lemah bila berdepan dengan maksiat, ada orang dia lemah apabila menghadapi musibah. Jadi kita kena bertindak mengikut kelemahan kita. Yang dah kuat tu kita kuatkan, tak ada masalah. Kan, kita teruskan. Tapi yang lemah tu kita janganlah dah tahu dah kita ni jenis kurang nak beramal, buat amal seorang-seorang. Tidurlah jawapannya kan. Buatlah amal di tempat yang ada orang ramai kan. Okay. Pergilah tempat-tempat, kalau kat surau ke mana pergi untuk ialah bila orang pun nak pergi kat surau, orang tengah baca, kita nak tidur, kita segan. Jadi kita akan dapat meningkatkan amalan. Okay. Begitulah caranya. Bila musibah timpa kita, kita akan jadi tak tentu arah. Bila musibah timpa kita, panggil kawan-kawan kita, panggil saudara-saudara kita untuk tenangkan kita. Okay. Itu caranya. Dan kalau maksiat pula, tahu dah jalan ni jalan maksiat, jangan pergi situ, pergi tempat lain. Okay, pusing jauh sikit pun tak apa, bayarlah minyak lebih sikit dapat pahala, jangan pergi ke tempat itu. Okay. Baik, kita teruskan. Saya rasa ada sedikit masa lagi, iaitu antara peluang ketakwaan ialah kita melihat kepada kegembiraan.
Buat amalan ini bukan sahaja buat tension, buat asar Ramadannya tension, kena puasa. Ya Allah, tension ni aku puasa ni kan. Jangan gitu. Kan imanan wahtisaba, beriman dan mengharapkan pahala. Kita beriman, mengharapkan pahala, amalan itu akan jadi mudah. Okey? Amalan itu akan jadi mudah. Sebab tu para nabi menjadi uswah kita. Para nabi menjadi teladan kita. Walaupun dicerca dengan cercaan yang pelbagai, mereka tetap berdakwah. Kita kat Malaysia ni berdakwah kan. Kiranya kalau pergi masjid tu jarang-jaranglah dihalang masuk untuk berceramah kan. Kecuali kalau tak ada tauliah lah kan. Kalau ada tauliah tak adalah orang nak halang kita. Nabi Muhammad bukan halang lagi. Kan dibaling lagi. Kan dicerca lagi, maki hamun lagi. Tetap dia berdakwah. Okey. Jadi dalam apa yang kita nak tekankan di sini adalah bila masuk bulan Ramadan kan, kita ada keimanan, ada pengharapan, insya-Allah kita akan jadi tenang lagi. Baca pula hadis ni lagilah kita akan rasakan kegembiraan. Apa dia? Lis-saimi farhatan. Orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan. Semasa dia berbuka dia akan gembira. Okay, semasa berbuka kita akan gembira. Kenapa? Kita dah lapar dah sepanjang hari. Bila kita buka, pasti kita akan bergembira. Okay? Okay. Alright. Satu lagi ialah bila anak kita tengok, kalau siapa yang ada anak, ada adik kan, bila dia orang mesti akan happy punya. Mesti dia orang akan happy untuk gembira untuk buka puasa. Itu adalah kegembiraan yang pertama. So kita ni nak kontrol macho kata-kata, kita pun tak apa-apa, tak senyum lah apa semua kan, makan pun macam biasa je kan. Sedangkan kita suka nak makan tapi kontrol macho lah orang kata. Tak payah, gembira sekali dengan orang, tak ada masalah. Kan kita pun, dia orang kalut, kita pun kalut juga kan, tak ada masalah. Pasal apa? Pasal itu adalah kegembiraan. Orang yang gembira ni kan dia bukannya angkat perlahan, macam tak ada energi kan, tak. Dia akan ambil kuat, muka pun apa suka kan. Ya, kerana apa? Kerana Nabi pun sebut lisaimi farhatan, orang yang berpuasa akan mendapat dua kegembiraan. Pertama semasa dia berbuka. Iyalah dah tak makan, lepas tu dapat minum. Depan pula sama ada isteri buat masak yang enak ataupun order makanan yang sedap, memanglah gembira kan. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumih. Dan bila dia berjumpa dengan Tuhannya, dia akan bergembira dengan puasanya kerana pahalanya besar. Okey. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Okey, so apa kita dapat belajar daripada hadis ini? Dia bukannya bulan Ramadan saja, tidak. Kita kena kaitkan kegembiraan dengan ketaatan. Buat benda yang baik, gembiralah, bergembiralah kita. Artinya, kalau buat benda yang tak baik, jangan bergembira. Okey, dah mengumpat elok-elok, mengumpat kan, rapat kita dah lunyaikan, lumatkan orang yang dicerca dan dimaki dan apa semua ni, kita sebut alhamdulillah, sedap rasa hati aku. Tak boleh macam tu. Ni sepatutnya sebut innalillah, kita baru je mengumpat. Okey, dia tak boleh bila buat maksiat kita kata alhamdulillah kan, lega. Tak boleh, salah tu, salah. Kan, dapat satu award kan, satu award berdasarkan kepada nyanyian, tarian. Alhamdulillah Allah beri saya menjadi pemenang pada pesta tarian tahun ini. Tak boleh, jangan sebut alhamdulillah tu, itu maksiat. Kamu alhamdulillah apa kan? Kalau ketaatannya bolehlah sebut alhamdulillah. Okey. Jadi Abi nak sebut apa Ustaz? Yang pertama, tinggalkan perbuatan tu, buat benda yang baik. Bila dah menang, bila buat benda yang baik, barulah sebut alhamdulillah. Okey. So dengan itulah yang kita nak ambil daripada hadis ini. Bukan perbuatan ketaatan dalam bulan Ramadan, iaitu berbuka puasa, itu adalah ketakwaan. Ya. Okey, dan Nabi pun sebut kena cepatkan buka puasa. Azannya ataupun kalau tak azan pun nampak matahari terbenamnya terus buka puasa. Okey. Dan bila buka puasa tu kita gembira kerana itu adalah satu bentuk ketaatan yang telah kita lakukan. Okey. Bawa perkara ni luar bulan Ramadan juga. Kan, apa sahaja amalan yang kita buat benda yang baik, kita rasa gembira. Sebaliknya, apa sahaja perbuatan yang kita rasa tak baik, jangan bergembira dengan perbuatan itu. Okay, jangan bergembira dengan perbuatan itu. Sebaliknya, kita kena muhasabah dan rasa kesal dengan perbuatan itu. Okey. Baik. Lagi seterusnya, saya rasa ada 2-3 benda lagi kat sini.
iaitu berdoa sepanjang berpuasa, kan? 3 doa yang mustajab tanpa ragu, doa seorang bapa, doa orang berpuasa dan doa orang yang mengembara ataupun musafir. Hadis riwayat Al-Baihaqi, dinilai sahih oleh Al-Albani. Okay, so salah satunya adalah doa orang yang berpuasa. Ada juga hadis yang mengatakan doa puasa itu lebih mustajab ke arah berbuka puasa. Walaupun ada sedikit huraian lah tentang kesahihan hadis tersebut. Kita ambil hadis ni lebih selamat lagi. Puasa daripada start kita sahur sampai kita buka puasa, itu adalah waktu yang mustajab doa. Okey. Dan kalau kita sibuk dengan amalan, tak apalah, bila nak buka puasa biasanya kita akan duduk kan. Masa duduk tu okey, doa kan, angkat tangan sikit kan, dan doalah pada Allah, mintalah apa-apa kan. Okey, dan doa ini adalah ibadah yang paling utama. Okey, doa adalah ibadat yang paling utama. Nabi SAW mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Okey, so jangan kita kata saya tak perlu nak minta apa-apa daripada Allah. Tak, minta. Walaupun kita Allah beri kita macam-macam, Allah beri kita pasangan yang baik, anak yang baik, harta pun banyak ada, alhamdulillah kan. Banyak ke ada tak kisahlah kan, tapi adalah. Okey. Kesihatan pun okey, minta lagi, tak ada masalah. Kan, minta sahaja apa-apa, sama ada kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat. Okay, antara yang mungkin saya nak sebutkan di sini ialah zikir ataupun doa yang Nabi ajarkan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Bila waktu pagi, waktu petang, sebutlah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup dan maha pentadbir, dengan rahmat-Mu aku mohon bantuan. Perbaikilah untukku segala urusanku dan janganlah Engkau biarkanku kepada diriku walaupun sekelip mata. COVID-19 mengajar kita banyaknya ujian dan tribulasi yang kena pada kita ataupun kepada rakan-rakan kita, kepada masyarakat kita, yang menyebabkan orang hilang kerja dan sebagainya. So ini antara doa yang diajarkan untuk kita agar kita minta Allah bersama dengan kita, kan? Dan jangan biarkan kita. Kalau Allah biarkan kita, memang kita tak boleh buat apa-apa, kan? Jadi kita kepercayaan kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang mukmin adalah kita minta Allah bantu kita. Aslih li sya'ni kullah. Itu yang paling utama sekali kat sini. Bacalah semua sekali kan, tapi itu yang point dia. Perbaikilah untukku urusanku keseluruhannya. Bukannya urusan ni saja, tak. Baikilah keseluruhan urusanku, wahai Tuhanku. Okey. So banyakkan, cubalah hafalkan doa ni, ada dalam buku-buku zikir ada doa ini. Saya pun ada letak kat Facebook saya, tak mungkin sekejap lagi saya sharekan semula ke, insya-Allah. Okey. Banyakkan berdoa. Seterusnya, dan apa dia kita nak sebut Okey, hadis ini hadis tentang doa orang yang berpuasa ini mengajar kita bahawa kita perlu berdoa sepanjang masa, bukan bulan Ramadan masa puasa sahaja. Bulan Ramadan masa puasa ya, malam pun dia juga. Habis Ramadan nanti pun kita perbanyakkan doa. Dan kita dah baca para sahabat, mereka berdoa walaupun benda yang kecil-kecil. Saya nak ambil satu benda lah kan. Okay. Walaupun benda yang tali lah, tali. Okey. Walaupun benda yang kecil-kecil, kan, Nabi mengatakan mintalah apa sahaja daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun tali kasut. Ni tali kasut dekat bawah saya tak boleh tunjuklah. Walaupun tali apa ni dia panggil charger. Kan, minta daripada Allah. Jangan kita kata Allah ni kecil, takkan nak minta daripada Allah. Tak, semua benda minta daripada Allah. Sekecil-kecilnya pun minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Nak parking kan, cari parking, ya Allah mudahkanlah untuk parking. Jangan kata ini memang adat dia macam ni kan. Tunggulah, tak. Kan, ya Allah mudahkanlah untuk parking, kan. Saya nak parking, saya nak beli apa? Nak beli iftar dan sebagainya, sebutkan. Okay, minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi perkara mungkin, dua lagi lah. Saya rasa lagi dua lagi je yang nak disebutkan di sini, iaitu puasa perlu dilakukan secara berjemaah dan beramai-ramai. Ya, tak boleh kita tengok anak bulan, seorang-seorang kita puasa tak beritahu orang. Tepat kita tu nampak anak bulan, kita
kita ada telefon, kita tak beritahu kat orang. Okey, dan kita seorang yang thiqah insya-Allah, dipercayai, kita tak nak kan, kita tak nak share dengan orang. Kita seorang aja yang nak berpuasa. Kita tak nak orang lain berpuasa dengan kita, tak boleh. Okay, sampai nanti 1 Syawal pun kita nak solat hari raya seorang-seorang pun tak boleh juga, solat bersama-sama. Okey. Kerana Nabi SAW mengatakan as-saumu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudahhun. Hadis riwayat At-Tirmizi dinilai sahih oleh Al-Albani. Apa maksudnya? Maksudnya ialah puasa ialah hari kamu semua berpuasa. Kalian, tuftirun maknanya kamu semualah kan, ramai-ramai lah. Hari raya puasa ialah hari yang kamu semua berhari raya. Berhari raya puasa. Dan hari raya Al-Adha pun sama juga. Kita tak boleh nak sambut raya haji seorang-seorang, tak boleh. Kita buat secara beramai-ramai. So hadis ini mengajar kita antara ketakwaan yang kita dapat dalam bulan Ramadan adalah melakukan amalan secara berjemaah. Mengajar kita konsep al-jamaah. Okey. Konsep berjemaah memupuk semangat permuafakatan dan kesamarataan yang tinggi di kalangan masyarakat Muslim. Kita tak tengok dah warna kulit dia kan. Kita tak tengok dah keturunan Jawa lah apa semua tu kan. Melayu Arab, Melayu India, Melayu apa semua kan. Ataupun Melayu Jawa, Melayu dan sebagainya. Tak tengok sangat dah. Kita yang penting adalah taqwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik di kalangan kalian adalah yang paling bertakwa. Al-Hujurat ayat yang ke-13. Okey. Dan kita perlu ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ayat ini ataupun hadis tadi tu, bila kita faham as-saum, puasa, kita berpuasa ramai-ramai, kena ada konsep jamaah, bersama-sama, ramai-ramai. Okey. Dengan itu nak buat kebajikan pun kita kena ramai-ramai buat kebajikan. Itu yang datangnya ayat ataupun kita boleh faham perkara ini daripada ayat Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong-menolong untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu tolong-menolong untuk melakukan dosa dan pencerobohan. Okey. So apa kita kena buat? Cari apa bentuk takwa, yang apa bentuk bir, kebajikan, buat ramai-ramai. Okey, apa bentuk kemungkaran, keburukan, tinggalkan ramai-ramai. Okey. Dan pastinya kebajikan yang paling hebat adalah at-tauhid. Okey, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Apa faedahnya kita jadi orang yang berakhlak mulia dengan masyarakat, dengan manusia, tapi kita sombong dengan Allah Subhanahu wa taala? Tak ada faedah. Tak ada faedah, kan? Okey. So kita kena bersyukur pada apa? Kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita bersyukur kepada manusia. Okey, kita kena mengesakan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita menghormati siapa sahaja di kalangan manusia. Bahkan kita menghormati manusia pun berdasarkan kepada penghormatan kita dan pengesaan kita terhadap Allah. Allah suruh kita buat baik pada dua ibu bapa dan sebagainya dan seterusnya, maka kita buat benda tu. Okey, dan tanpa mengabaikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawannya adalah syirik. So kita kena ingat, kemungkaran yang paling besar adalah syirik. Kemungkaran yang paling besar bukannya mengumpat, bukannya mencaci, membatu api, bukan, tidak, membawang, bukan. Membawang, Allah musta'an. Okey, tapi paling besar adalah syirik. Dengan itu kita kena berusaha sedaya upaya untuk membanteras syirik dalam masyarakat kita. Okey, jangan benarkan orang meminta pertolongan manusia yang telah mati, yang dianggap wali. Itu syirik, kan? Okey. Pada masa yang sama baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, doa juga bila ada kubur je minta, itu adalah syirik. Okey. Meminta pertolongan dan perlindungan syaitan ataupun penunggu sesuatu kawasan, masa hutannya minta tolong. Minta tolong bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Okey. Bacakan yang tu kan, kita nakkan bantuan daripada Allah, bukannya daripada jin, syaitan apa semua, tidak. Okey. Menyembelih binatang untuk memuja syaitan seperti yang biasa diminta oleh bomoh sebagai pengeras, itu juga bentuk-bentuk syirik. Kita kena tinggalkan perkara tu. Okey, dan ramai-ramai kita menggerakkan untuk usaha meninggalkan syirik dan memantapkan tauhid di kalangan masyarakat kita, di kalangan keluarga kita. Okey. Dan kita kena ingat penerapan tauhid dan penafian syirik ini
terkandung dalam la ilaha illallah. La ilaha, tiada yang berhak disembah. Buang semua Tuhan. Semua bentuk Tuhan kita buang, patung lah apa semua kita buang. Illallah, hanya satu Tuhan sahaja, satu Tuhan saja yang kita terima, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sebab itulah bila Nabi SAW sebutkan perkara ni kepada Quraisy, qulu la ilaha illallah tuflihu. Sebut la ilaha illallah, kamu semua akan berjaya. Quraisy tak nak. Kenapa? Kerana ada 360 patung yang mereka sembah. La ilaha tu dia tak nak. Illallah tak ada masalah. La ilaha nak buang 360. Oh, Muhammad kau ni kan bawa benda yang pelik kan. Tak nak. Okey, sebab tu bila Nabi Muhammad dah buka kota Mekah, dihancurkan patung itu satu persatu. 360 patung mengelilingi Kaabah Al-Musharrafah. Okey. So dengan itu sama-samalah kita bergerak untuk nak melakukan kebajikan, meninggalkan keburukan. Okey, konsepnya konsep berjemaah. Dan ada tempat-tempat ustaz tak boleh masuk, anda di kumpulan itulah yang menggerakkan. Okey. Baik, dengan itu kita selesai perbincangan. Kiranya mungkin bolehlah saya tambah 2 je lagi kan, alang-alang ada masa sedikit, iaitu kita kena hiasi puasa kita, dan kita kena hiasi puasa kita dengan apa? Dengan tidak melakukan amalan yang keji, dan tidak melakukan perbuatan yang keji. Kerana Nabi SAW mengatakan, sesiapa yang tidak meninggalkan kata-kata keji dan perbuatan keji, Allah tidak mengendahkan amalannya, meninggalkan makanan dan minuman semasa berpuasa. Allah tak kisah yang tu pun. Allah tolak je benda tu. Pasal apa? Pasal dia, laser mulut dia tu tak berubah kan. Okay, maki hamun dia tak berubah kan. Itu maknanya dia ni tak ada faedah pun puasanya tu. Okay? Jangan mentohmah, jangan mengumpat, jangan membatu api, membawang apa semua tu kan. Okay? Jangan menuduh keturunan, jangan menipu, okay? Jangan menjadi saksi yang palsu, jangan membatu kejahatan, bersubahat melakukan kejahatan, membazir, jangan merokok. Semua tu adalah amalan-amalan yang keji, tinggalkan. Dan akhir sekali ialah berkenaan dengan jima' ataupun rafath. Okay, jima' ataupun rafath, mendekati pasangan, dilarang dalam semasa kita berpuasa. Malam tak ada masalah, panjang malam tu kan, masa itulah buat sedekah dengan isteri, sedekah batin dipanggil. Okay. Tapi kena ingat, kita nak ambil faedah, kenapa benda tu tak dibenarkan? Kerana ini adalah didikan, mendidik kita untuk meninggalkan benda yang halal. Kita tak makan, kita tak minum, kita tak mendekati pasangan kita di waktu siang Ramadan. Okay, semasa kita berpuasa. Kan, benda ni sebenarnya halal, dah kahwin dah kan, kenapa tak boleh? Tapi Allah tetap tak berikan. Kenapa? Kerana Allah nak didik kita, dan Allah nak beritahu kepada kita, kalau kamu dah boleh, kalau kamu semua orang Islam ni dah boleh tinggalkan makanan yang tinggalkan perbuatan memakan ataupun perbuatan makan dan minum dan mendekati isteri pada siang Ramadan, kerana semata-mata aku perintahkan kepada kamu semua, kerana semata-mata Allah perintahkan kepada kita semua, takkan kita tak boleh nak tinggalkan benda yang Allah haramkan. Benda yang Allah benarkan pun kita sanggup nak tinggalkan. Kenapa? Kerana Allah suruh. Lebih-lebih lagi lah kalau lebih-lebih lagi lah sepatutnya kita meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Okey. Sebab itulah akhir sekali di sini Nabi SAW berkata, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang Islam ialah yang selamat orang lain daripada ucapan dan perbuatannya, manakala orang yang berhijrah ialah yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey. So dengan itu, bila Allah larang, kita tinggalkan. Kita ambil pengajaran. Puasa ni benda yang Allah benarkan tapi Allah larang pun kita tinggalkan. Kita buat waktu malam je. Kan dah kira 12 jam kita buat. 12 jam kita tak buat. Sewajarnya kita tinggalkan yang Allah larang itu secara total. Okey, saya kira itu sahaja untuk pagi ini. Sekarang waktunya dah 11.27. Kita tak nak melebihi masa. Kalau ada soalan, kita boleh layan insya-Allah. Kalau tak ada pun alhamdulillah, tak ada masalah. Kita boleh berehat. Okey. Okey, ada soalan kat sini. Ada yang tak menggalakkan orang yang tak lancar sebagaimana hadis. Join group tadarus kerana melambatkan target untuk grup khatam. Harap dapat nasihat ustaz.
Okey, terima kasih banyak-banyak. Okey. Baik. Yang ni uh, okey, kalau nasihat saya lah kan, kalau nasihat saya, yang tak lancar ni, siapa yang tak lancar baca dan memanglah dia akan mengganggu target untuk khatam, tak apalah, mungkin dia boleh buat cara lain, kan? Yelah, masuk pun dah ada orang tak nak kan. Kita buat ibadat jangan tension. Nasihat saya kalau nak buat ibadat jangan tension. Jangan nak buat ibadat, nak buat pahala, tensionkan diri kita buat apa. Kan kalau tak boleh nak masuk grup tak apa, buat seorang-seorang. Tak ada masalah. Okey je. Kan. Dan satu lagi, tadarus ni pun kita kena ingat, tadarus ni adalah untuk nak membetulkan bacaan sebenarnya. Kan? Nabi SAW bila bertadarus dengan, ialah dia tak sebut dalam hadis tu pun perkataan tadarus, tapi maksudnya ialah ulang kaji kan, supaya nak melihat bacaan, Jibril akan menyemak bacaan Nabi SAW. So asalnya tadarus itu adalah untuk menyemak bacaan orang. Okay. Dan yelah kadang-kadang kita baca seorang-seorang kita rasa macam hebat je kan. Okay. Saya pun pernah baca dulu surah Kahfi, bila baca tu rasa sedap je kan. Bila kawan dengar, kau matkan buat apa? Kenapa kau letakkan mat kat situ? Kan panjang 2 harakat, panjang lebih sangat. Patutnya 2 harakat saja. Oh betul juga kan. Betul kan balik semula. Okey. Begitulah. Jadi apa nasihat saya? Nasihat saya kalau kita tak boleh masuk grup untuk nak khatam, tak apa, kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Okey. Kita pun tak nak bila masuk grup dan grup tu tak suka pada kita, melambatkan mereka, tak apalah kan. Jangan kaitkan khatam tu dengan grup tu. Boleh saja kita khatam sendiri-sendiri, tak ada masalah. Okey. So jangan rasa tension bila nak buat ibadat. Itu yang paling penting sekali. Rasa gembira bila kita buat ibadat. Satu rakaat bacaannya terkadang sampai 3 juzuk dalam satu rakaat. Bolehkah kita sebagai makmum buka mushaf atau handphone bagi memahami bacaan imam dengan niat untuk lebih khusyuk? Okey. Ustaz di tempat saya, okey, satu rakaat 1 hingga 2 juzuk sampai 3 juzuk. Satu rakaat 3 juzuk, masya-Allah kan, kat mana ni? Kan. Okey. Boleh tak kita buka mushaf? Buka mushaf ini sebenarnya untuk keperluan. Buka mushaf untuk keperluan. Okey. Kalau tak ada keperluan, kita tak perlu buka mushaf. Dan apatah lagi kalau buka mushaf untuk memahami bacaan imam. Maksudnya imam baca laju ke apa ni? Okey. Kalau imam baca laju, ialah kena tengoklah kan, janganlah laju sangat sehingga tak tahu, tak boleh faham apa yang dia baca. Kan, carilah yang lain yang bacaannya dia taklah bacaan yang terlalu perlahan. Alhamdulillah, taklah gitu kan. Laju sikit pun tak apa. Alhamdulillah. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin, itu dah jadi apa pun kita tak faham kan. Setengah negara dekat Pakistan tu, saya pernah berada di sana. Memang laju dia baca. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Tak payah saya nak ikut pun tak boleh, tapi begitulah dia orang baca. Kan memang satu rakaat itu 1 juzuk, satu malam tu dah akan habis 1 Quran. Okey, wallahu alam. So nasihat saya ialah buka mushaf ini adalah untuk keperluan. Tak ada keperluan, tak payah. Dan buka mushaf untuk nak memahami bacaan, pada pandangan saya bukanlah satu keperluan. Okey. Keperluannya contohnya bila kita nak baca panjang tapi kita tak hafal, so boleh buka. Okay, tapi kalau imam tu dah hafal lah, dia dah boleh baca, kita diarahkan untuk wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Okey. Dan apabila dia bacakan Al-Quran, hendaklah anda semua mendengar dan senyap. Okey. Wallahu a'lam, itu jawapan saya. Ada lagi soalan? Kalau ada. Tak ada soalan, alhamdulillah. Dengan itu saya minta maaf sekiranya apa yang saya sebutkan terlalu laju ataupun ada yang tidak faham. Okay. Harapannya lah apa yang kita sebutkan ini dapat dimanfaatkan oleh insan yang melafazkannya, juga kepada para pendengar, ikhwah akhwat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kita ambil manfaat mana-mana yang sesuai untuk dilaksanakan. Dan dengan itu kita boleh tangguh dahulu perjumpaan kita dengan bacaan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik
Ada satu soalan, kita apa? Boleh. Kalau ada soalan boleh kita jawab dulu. Mana soalannya? Boleh tak kalau kita lebihkan zikir sampai 1000 tapi kurangkan membaca Al-Quran? Zikir itu juga ayat dan asma Allah. Mana lebih utama? Okey, bila sebut mana lebih utama, sebenarnya para ulama kita, antaranya kalau tak silap saya Imam Ibn Qayyim dan lain-lain lah kan, mereka mengatakan bila sebut mana lebih utama, dia isunya adalah mana lebih utama membaca Al-Quran melalui hafalan ataupun membaca Al-Quran dengan membuka mushaf. Okay. Kat situ ulama kita mengatakan bila sebut mana lebih utama, dia terpulang kepada kita. Ini adalah soalan yang subjektif. Okay. Soalan ini terkait dengan setiap seorang secara berasingan. Saya ni mungkin membaca Al-Quran lebih baik untuk saya. Tapi untuk puan kan, mungkin berzikir lebih baik lagi. Kan? Kenapa? Kerana bila nak baca Al-Quran, saya kata kemungkinan bila nak baca Al-Quran, orang yang nak baca Al-Quran dalam keadaan dia tak pandai baca Al-Quran, dia akan jadi tension lah kan. Okay? Dia pun kadang-kadang rasa bersalah apa semua. Tapi ada zikir-zikir yang dia mudah nak hafal dan dia nak ulangkan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Okay, berat kan dalam mizan kan. Sikit je. Apalagi salawat atas Nabi. Satu salawat dapat 10 kan. Okay. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okay. So sebenarnya terpulang kepada kita. Cuma kalau asma Allah, kalau nama-nama Allah, jangan sebut Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Jangan sebut macam tu. Kan? Caranya ialah ya Rahman irhamni, ya Razzaq urzuqni. Kalau tak tahu bahasa Arabnya, kita tahulah wahai Tuhan yang ya Allah, engkau adalah Ar-Razzaq. Kita tahulah Razzaq adalah pemberi rezeki. Berilah rezeki padaku. Okey, ya Allah, engkaulah Al-Ghafur. Ingat nama tu kan? Ghafur kita pun tahu maksudnya ialah memberi pengampunan. Ya Allah, engkaulah Al-Ghafur. Ighfirli tak faham, tak hafal dalam bahasa Arab. Ya Allah, engkaulah Al-Ghafur, pemberi pengampunan. Ampunkanlah aku ya Allah. Ulang yang tu 1000 kali sampai subuh pun tak apa. Tak ada masalah. Okey. Pasal itulah yang kita kena buat lah. Maknanya kita banyakkan bahagian yang sesuai dengan kita. Okey, kalau ada orang tu dia bila baca Al-Quran dia senang nak menghayati kan, dia ingat benda tu, ataupun dia mungkin letak terjemahan, tengok terjemahan sikit, oh ya Allah, gini maksud dia kan, dia boleh sampai ke tahap khusyuk di situ, silakan. Siapa yang berdoa dia sampai tahap khusyuk, silakan. Okey, siapa yang mengulang-ulang nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan meminta walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan bagi Allah nama-nama yang terhebat, apa kena buat? Doa, bukannya sebut saja Allahu Allahu Allahu, tak ada, bukan itu. Allahu apa dia? Ya Allah irhamni, Allahumma ghfirli, ya Allah. Itu yang kita kena buat. Okey, itu berkenaan dengan asma al-husna. Okey, so mana yang lebih utama, terpulang pada diri sendiri. Lain orang lain keutamaannya. Mana lain yang lebih utama untuk dirinya. Okey, saya kira itu jawapan saya. Dan tak ada soalan ya, insya-Allah. Okey, tak ada soalan, kita boleh tutup, tangguh dulu majlis kita dengan membaca tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.